السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وذرياته وإلى أصحابه وإلى التابعين وإلى التابع التابعين وإلى العلماء والنقباء والنجباء وإلى أولياء الصالحين وإلى آبائنا وأمهاتنا وإلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى شيخنا الإمام الغزالي رحمه الله تعالى بسير الفاتحة. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد Ashabul Fadilah, para alim ulama, para asatizah. Ini waktu ni nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya muliakan pengurusi madrasah Surau Jumaat Ar-Raudah. Ini sebutlah barisan para imam Bilal, muslimin muslimat jawatan kuasa Madrasah Ar-Raudah, Surau Jumaat Ar-Raudah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak saya lupakan pada bunda saya, semoga Allah berafiat berpanjangan insya-Allah. Pertama sekali syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dah masuk kepada bulan Muharram. Bukan kita, bulan Muharram. Betul Hari ni berapa bulan ni? 3 Muharram. 3 Muharram ke? Ini 7 Muharram. Ini adalah 7 Muharram. Maka meniti pada waktu yang sangat afdal, iaitu waktu yang di mana pernah disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai-bagai fadilat yang Allah letakkan, iaitu pada Yaumul Ashura, iaitu hari yang ke-10. Ashara tu Ashura, Ashura tu Ashara, 10. Yang ke-10 Muharram. Maka para ulama menyebut di sini, sebelum ini kita dah bahaskan panjang berkenaan dengan doa awal dan akhir tahun secara umum. Secara umum. Ini kita dah tahu dah. Kemudian hari ini saya minta maaf lah, saya kena sambung sikit pun ni. Kena sambung sikit, itu tak cukup waktu tu, tak baca kitab kot ni. Boleh kita masuk satu bab lagi yang penting di awal Muharram. Sebab Allah Ta'ala kita dah bila bahaskan mudah saya nak cerita pun mudah. Tak ada lagi orang berfikiran yang tak betul. Ustaz selamba je cakap orang tak betul. Tak betul lah. Tak ikut metod dia tak betul lah. Macam mana pun kita mahir ataupun kita profesional atas satu-satu bidang, bukan menandakan kita profesional dalam semua bidang. Betul tuan-tuan Jadi kita ada bidang ni. Maka para ulama sebut perlunya kita merujuk pada orang yang di dalam bidangnya. Kalau bidang agama, bidang dia. Kenapa nak rujuk orang lain pula? Tak boleh lah. Maka di sini kita merujuk kepada amalan yang berlaku di tanah Melayu. Maka di tanah Melayu di Malaysia ini, mereka yang arif tentang amalan di tanah Melayu adalah orang Melayu lah. Jadi ulama-ulama Melayu. Saya janji nak sentuh satu bab, tapi saya tak cerita. Ni saya cerita sedikit. Sebagai contoh, pada awal Muharram, kebiasaan orang-orang dulu mengasah senjata. Di sini pun banyak ustaz-ustaz pun dah bahaskan, tak silap saya. Cuma saya nak datangkan di sini beberapa hujah para ulama. Kalau duk cari keris ni kitab-kitab Arab, tak ada tuan-tuan. Ada kitab Melayu lah. Mana ada kitab Arab buat orang Arab tak pakai keris tuan-tuan.
kita lah pakai keris. 3 luk, 5 luk, 7 luk, terpulang. Jadi para ulama sebut kenapa pada awal Muharram itu mereka mengasapkan. Sebenarnya bukan istilah mengasap, mengkemenyankan, bukan. Sebenarnya itu adalah istilah yang diletakkan oleh orang-orang lama dulu, meletakkan bahawa pada Muharram biasanya mereka menaik taraf ataupun memperbaiki alatan perang mereka. Maka orang Melayu ni alatan perang yang menjadi adat bagi kita, uruf dan adat bagi kita adalah keris. Maka kebanyakan kita pakai keris lah. Ada pakai tombak, asaplah tombak. Tak apa, kita tak masuk asap tu dulu. Adakah kita melihat keris pada bulan Muharram, buka keris, tengok keris, kita asapkan itu untuk praktikal? Tapi adakah melihat senjata itu haram pada bulan Muharram? Jawapan dia tidak. Nak tengok bulan apa pun boleh. Cuma ulama' ni punya hebat di tanah Melayu, sebab kita tahu 3 bulan adik-beradik yang haram. Ada 4 bulan haram betul. Yang pertama bulan apa tuan-tuan? Dah buat bulan gaji belum? Pertama bulan Zul Qaidah pertama. Yang kedua bulan Zulhijjah. Yang ketiga bulan Zulzikri, bukan tuan-tuan. Tu nama saya, bulan Muharram. 3 bulan ini adik-beradik, dan satu yang terpisah bulan apa tuan-tuan? Bulan apa? Ya ke Rejab? Bukan Ramadan ke? Bulan Rejab. Maka para ulama sebut kebiasaannya selepas Muharram adalah Safar. Maka orang-orang terdahulu biasanya bila boleh digunakan senjata itu tidak lagi di dalam bulan haram, maka bulan Muharram itu dipilih. Sebab bulan selepas bulan Muharram bulan Safar. Maka berpindahnya bulan ini mereka memerlukan senjata untuk digunakan. Kalau waktu itu kita istilah dalam Islam genjatan senjata adalah pada 4 bulan ini. Maka dipilih bulan Muharram untuk melihat. Baik tuan-tuan Kemudian apa kaitannya Ustaz dengan peramalan kita mengasapkan keris? Di dalam ilmu rawatan Islam, di dalam Mu'allijul Islam ataupun Mujarabat Islamiyah, kita dibahas oleh ulama-ulama terdahulu. Antara tuan-tuan guru saya lah, orang dulu, antara Syekh Abu Zaki Fidahullah Ta'ala, dia belajar asap keris dengan ulama Yaman tuan-tuan. Ulama-ulama Yaman asap keris. Kenapa Ustaz? Saya tak nak cerita bab tu, nak cerita kenapa asap keris. Adakah asap keris ini tidak bertepatan dengan syarak? Pertama, para ulama sebut kena melihat kepada ta'rif balik. Sesuatu amalan yang dilakukan oleh manusia itu, selagi mana dia tidak bercanggah dengan syarak, maka hukumnya harus. Dapat tuan-tuan? Kalau istilah usul kita panggil al-aslu bil asya'il ibah. Setiap perkara asal adalah mubah, harus. Hukum dia boleh buat. Maka apabila orang dulu ni dia mengasapkan dengan tujuan apa tuan-tuan? Asapkan keris tu untuk panaskan ulu dia. Bukan ulu, panaskan mata dia tu. Kemudian orang dulu dia akan selaputkan dengan lilin untuk menjaga daripada keris tadi berkarat. Takkan nak cat tuan-tuan? Nampak pelik lah keris kita cat, nak jaga daripada karat. Maka ulama dulu, orang dulu dia panaskan. Kalau kita tempa besi tadi, maka rusaklah, pecahlah keris tu. Maka perlu dipanaskan. Macam mana cara panas dia? Asapkan dia untuk memanaskan. Ustaz pakai asap pun boleh. Rugilah tuan-tuan kalau tak tahu. Pakai asap pun boleh tak kita panaskan sesuatu. Sebagai contoh, orang makan daging salai tuan-tuan. Daging salai mana ada orang bakar direct tuan-tuan, yang betul-betul asapkan dia. Betul tuan-tuan Betul ke tak ni? Tak percaya, pergilah tempat kawan saya tu, promote sikit tu dekat Masjid Zubir sebelah tu. Ada itik salai tuan-tuan, tengoklah sedia salai macam mana. Pakai bara je, pakai wap saja, pakai asap dan sebagainya. Ni orang dulu lah untuk mendapatkan sifat itu. Maka dengan tujuan itu, apa yang hendak dihukumkan? Hukumnya haruslah, pada datang haramnya tidak haram lah. Dapat tuan-tuan jelas lah saya cerita ni. Kemudian selepas dah dililinkan, sebelum itu Ustaz, kenapa ada pakai daun buah limau purut lah, limau nipis lah, limau kasturi.
Sangkis ada lagi tuan-tuan ataupun lemon, tak ada lagi lah. Orang dulu pakai lemon, biasa limau nipis ataupun limau purut. Kenapa pakai limau purut ustaz? Sebab itu antara alat sertu. Tuan-tuan tahu alat sertu apa sertu? Istilah sertu ni bahasa kita mudah sama. Sertu ni orang dulu kalau dia nak menyuci kulit daripada najis daging darah, apa dia buat? Pertama dia akan lumurkan dengan garam, kemudian dia akan cuci dengan limau untuk keluarkan darah tadi tuan-tuan. Samalah kita nak basuh ari ni, uri anak nanti besok. Ustaz dekat untuk DJ pakai itulah barang tu. Para ulama sebut, adakah ia tidak bertepatan dengan syarak? Tidak. Siapa kata tidak bertepatan dengan syarak? Apa hukum kita pakai benda tu? Tak ada masalah. Orang dulu dia asah perkara tadi untuk apa? Untuk buang najis-najis yang ada. Kot di celah itu adanya kekeri itu ada lu. Kadang-kadang dia punya mata ataupun dia punya permukaan keris tadi tidak sekata. Maka adanya isi-isi di situ. Maka orang dulu mereka tak pegangan tangan untuk cuci, pakai limau. Dapat tuan-tuan? Jelas? Tambah pula, ni nak tambah ni. Di dalam bulan Muharram adanya beberapa waktu yang Allah Ta'ala letakkan janji. Dapat tuan-tuan? Letakkan janji Allah. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam Mafatihul Ghaib, kitab tafsir tuan-tuan, ataupun orang kenal dengan tafsir Ar-Razi. Sebelum ini saya bahaskan, saya tak sempat sebut. Saya bahaskan suratul Fajr, wal Fajr wal layalin 'ashr, wasyaf'i wal watr wal layli idza yas. Tu 5 ayat sumpahan Allah tu. Ulama sebut Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dan kitab ulama-ulama tafsir lain, tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir dan sebagainya. Kebanyakan mereka mengatakan suratul Fajr adalah diturunkan pertama tafsirannya adalah untuk hari raya Aidul Adha, hari raya haji. Tafsiran Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang kedua adalah wal fajr wa layalin 'ashr, demi malam yang 10. Itu juga tafsiran untuk 10 hari awal Muharram. Dapat? Jelas semua? Maka di awal ini ulama sebut ada janji. Ada janji daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji apa ustaz? Penerima amalan. Maka ustaz apa kena-mena dengan asal kerik tadi dengan terima amalan? Tuan-tuan, inilah hebat orang yang berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab setiap benda yang dilakukan oleh kita semuanya ibadat. Kita tak pengen ibadat kita semayang saja. Kerja tuan-tuan bukan ibadat, makan bukan ibadat, tapi asal kerik bukan ibadat. Ibadat ke bukan tuan-tuan? Ibadatlah. Maka apabila dilakukan amalan tadi pada waktu yang bertepatan pula adanya waktu yang dijanji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada berkat waktu itu, maka tidak datang berkat kepada amalan kita tadi? Datanglah. Jelas tuan-tuan? Dapat ke? Habis. Dia bahas panjang, kemudian ni bahas panjang. Dan saya tidak membenarkan juga untuk bagi kelompok yang memang malam Jumaat dia rasa kering dan sebagainya. Memang ustaz ada orang yang dia bagi makan jin, itu hak dia lah. Itu dia dengan Allah Ta'ala, bukan masalah kita. Yang dia bagi makan jin, kenapa? Dengan asal kemenyan ataupun dia baca dengan mentera-mentera tertentu. Orang dulu mereka akan, apabila mereka asap keris ataupun kalau kita belajar dalam bidang persilatan, kami di pondok dulu adalah, tak adalah banyak belajar, tapi adalah belajar ilmu iddah. Dipanggil kalau ilmu agama ni iddah. Iddah ni martial art, maknanya ilmu pertahanan diri. Ada tuan-tuan, dia juga sunnah bagi Nabi SAW. Nabi juga bergusti tuan-tuan, Nabi juga berperang, Nabi juga menggunakan apa? Menggunakan pedang, menggunakan tombak, menggunakan panah, menggunakan kuda di dalam peperangan bagi Nabi SAW. Berang saya dia naik lah, tiba dia turun lah. Dan naik berat ni kot. Jadi tuan-tuan, pertama yang kita nak faham,
apabila diamalkan oleh para ulama, pertama jangan terus menghukum perkara tadi. Right? Jelas? Lebih-lebih lagi kita orang awam. Kami terang saja, ulama-ulama terdahulu hanya menerangkan. Dapat? Kemudian besok adalah hari yang ke-8 Muharram, ke-9 dan ke-10. Saya hanya sebab masa tak panjang tuan-tuan, boleh kan lajak-lajak kan kena marah lagi. Dah lah lambat lajak lagi ustaz ni. Pada awal Muharram, apabila Allah firmankan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr, dan demi waktu genap ataupun tanda yang genap ataupun yang ganjil. Tafsiran dulu, tafsiran yang pertama Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menafsirkan pada hari yang genap itu adalah Yaumul Tarwiyah, betul? Pada 8 hari bulan Zulhijjah. Kemudian Yaumul Arafah, yakni pada hari ganjil 9 Zulhijjah. Kemudian datang lagi penafsiran para ulama. Maka bila disumpahkan wasyaf'i, demi waktu genap. Berapa waktu genap ini yang disebut oleh Allah Ta'ala? Ulama juga sebut ditafsirkan pada 10 Muharram. Wasyaf'i wal watr, wasyaf'i ini diletakkan pada waktu bila? Pada waktu tetap ataupun waktu yang bukan ganjil, waktu yang genap dan waktu yang ganjil. Apa dia? Wasyaf'i, waktu tetap adalah pada tanggal 9 pada tanggal 10 Ashura, dan pada waktu ganjil adalah 9 Ashura, yakni Yaumul Tasu'a. Nampak tuan-tuan? Kenapa diberatkan? Ada beberapa perkara yang berlaku pada 10 Muharram. Ni kena ingat satu benda. Tak tahulah sempat tak sempat nak cerita. Ada beberapa perkara, ada lebih kurang ulama khilaf pandangan. Kalau mengikut riwayat-riwayat yang rajih daripada para alim ulama, disebutkan bahawa pertama pada Yaumul Ashura. Yaumul Ashura ini disebutkan oleh para ulama, lebih kurang pada pandangan awal mengatakan ada 6 peristiwa Nabi-Nabi terdahulu. Ada 6. Ada pandangan mengatakan 10 peristiwa dan sebagainya. Banyak. Apa dia tuan-tuan? Yang pertama yang kita nak bahaskan pada 10 Muharram, sebelum kita pergi amalan, pertama kita nak tahu kepentingan bulan Muharram ni apa dia. Disebutkan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Mukasyafatul Qulub dari Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali tulis, ada pandangan ulama mengatakan bahawa ada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan bahawa mereka yang antara puasa yang paling banyak Nabi puasa adalah pada bulan Muharram. Dan Nabi SAW pernah maklumkan pada para sahabat Nabi bahawa orang yang paling orang kata apa, yang paling berhak untuk berpuasa pada 10 Muharram adalah orang Islam. Sebab ada pandangan ulama mengatakan pada zaman dahulu orang Kristian, Nasrani dan juga Yahudi juga berpuasa pada 10 Muharram. Mereka puasa juga. Mereka meningkatkan amalan mereka. Bagi orang Nasrani ada alasan mereka berkaitan dengan Nabi Isa alaihi salam. Bagi orang Yahudi ada kaitan mereka juga berkaitan dengan Nabi Musa alaihi salam dan nabi-nabi yang lain, termasuklah Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebut kita lebih berhak sebab kesemuanya kita percaya adalah nabi dan rasul Allah. Mereka asyik. Mereka percaya Nabi Isa adalah utusan daripada Tuhan, bahkan telah ditukar pula menjadi Tuhan pula. Samalah agama Yahudi pun sama. Mereka telah menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama sebut orang yang paling berhak untuk mengambil amalan Muharram adalah orang Islam, sebab dia yakin semua para Nabi. Nampak semua ya?
Antaranya di dalam riwayat Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, juga Imam Muslim, hadis sahih yang meriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dia meriwayatkan ketika Nabi SAW baru berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Berhijrah tuan-tuan, berhijrah, bukan berlari tuan-tuan, berhijrah. Jangan marah tuan-tuan. Nabi ni berhijrah ni perintah Allah. Perintah Allah. Saya nak tanya, Nabi hijrah ni start bila tuan-tuan? Nabi tahu Nabi akan pergi ke Madinah ni sejak bila? Sejak bila tuan-tuan? Satu riwayat di dalam kitab Kifayatul Muhtaj, Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, juga diriwayatkan di dalam kitab Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala, sewaktu baginda Nabi Isra. Ni kaitan jauh ni, Isra tuan-tuan. Nabi sebelum Mi'raj, Isra wal Mi'raj. Mi'raj diangkat ataupun dinaikkan daripada Masjidil Aqsa, Jerusalem, naik ke Sidratul Muntaha. Jadi Isra ni perjalanan mana? Daripada Rasulullah daripada Mekah berhijrah, bergerak ke mana? Ke Palestin, di Masjidil Aqsa. Ulama sebut waktu perjalanan Nabi Isra, Nabi ke mana tuan-tuan? Nabi ke mana? Ulama sebut antara tempat yang diziarahi oleh Nabi, yang dibawa oleh malaikat Jibril AS atas perintah Allah. Bukan Jibril nak bawa dia jalan tuan-tuan. Perintah Allah. Jibril tidak akan melakukan satu benda tanpa perintah dari Allah. Bila dia bawa oleh Jibril AS dengan menaiki buraq. Ulama sebut apabila bergerak sahaja daripada Mekah Al-Mukarramah, antara tempat yang diperjalankan oleh Allah Ta'ala kepada baginda Nabi bersama dengan malaikat Jibril, antara tempat dia adalah tempat yang berkaitan dengan dua Nabi paling banyak. Pertama adalah yang berkaitan dengan Nabi Isa AS, yang kedua berkaitan dengan Nabi Musa AS. Dalam riwayat, Nabi pernah dibawa ke suatu tempat, yang mana tempat tadi kata Jibril AS, ini adalah tempat munajatnya Nabi Isa AS. Dalam riwayat lain mengatakan tempat itu adalah tempat kelahiran Nabi Isa. Kemudian dibawa lagi tempat, ulama sebut, saya cerita ringkas Kifayatul Muhtaj pun bukan tebal tuan-tuan, cerita dia sangat detail. Bacalah riwayat ulama kita terdahulu. Antara tempat lain dibawa tempat bermunajatnya Nabi Musa AS. Di mana tempat dia tuan-tuan? Nabi Musa munajat mana? Bukit mana? Tur Sina. Tur Sina. Para ulama sebut apabila Nabi sampai di tempat ini, dijawab oleh Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, kenapa selepas Nabi dibawa, saya cerita dulu, selepas Nabi dibawa tempat Nabi Isa, dia bawa pula tempat Nabi Musa AS. Juga dalam riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi juga dibawa kepada kaumnya Nabi Isa AS. Ni jarang orang cerita ni. Sampai kepada Nabi sampai di, bukan puncak, di kaki ataupun lereng-lereng bukit waktu itu. Ada mengatakan di lereng bukit Tur Sina. Ada pandangan, berbeza pandangan ulama, tapi Nabi diperjalankan di sana. Lalu di dalam riwayat, Nabi telah disambut oleh satu kelompok makhluk yang berpakaian putih waktu itu. Manusia tapi berpakaian putih. Telah disambut oleh mereka ini untuk baginda Nabi SAW. Cerita dia panjang lah tuan-tuan, tapi lepas saya cerita jangan banyak tanya tuan-tuan boleh janji dengan saya Antara riwayat lain, para ulama sebut apabila Nabi berhadapan dengan kelompok ini, dia tanyakan kepada kelompok ini, siapakah kamu? Ulama sebut berbeza pandangan. Yang penting mereka bukan Hawariyun. Hawariyun ini adalah pengikut setia Nabi Isa. Ini kelompok lain, umat Nabi Isa juga, tapi kelompok lain, yang mana kata ketua daripada kelompok ini, wahai Muhammad, wahai Rasulullah,
Sesungguhnya kami ini adalah umat Isa, Al-Masih Isa ibni Maryam, Al-Masih Nabi Isa alaihi salam. Kemudian kami kelompok yang telah dighaibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dighaibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama diceritakan oleh kelompok ini, dia kata, wahai Muhammad, wahai Rasulullah. Nabi bertanya, kamu ni daripada mana kamu ni? Dijawab, kami pada kelompok ataupun bangsa yang mana mengikut ajaran Nabi Isa AS. Kemudian ditanya oleh Nabi bagaimana keadaan, lalu dicerita, saya ringkaskan. Nabi Isa, kelompok ini berkata kepada Nabi, dijawab pada soalan Nabi. Antara jawapannya, pertama, dia dighaibkan oleh Allah Ta'ala. Pada awal dia bukan dighaibkan, dipindahkan oleh Allah Ta'ala daripada komuniti, maknanya duduk dalam masyarakat. Kemudian banyaknya ibadat dia kepada Allah Ta'ala. Kemudian mereka ini telah dikejar oleh Bani Israel untuk membunuh kelompok yang beriman pada Nabi Isa AS. Lalu dengan berkat amalan dia pada Allah, mereka berdoa pada Allah untuk dipindahkan. Di mana? Di lereng-lereng bukit. Lalu para ulama sebut, selepas dipindahkan lereng-lereng bukit, apa berlaku pada mereka? Tetap dicari oleh Bani Israel, jumpa. Lalu didoakan oleh kelompok ini. Kelompok ini doa, banyak ibadat mereka, banyak doa dengan Allah Ta'ala, amalan mereka. Maka mereka minta pada Allah untuk dighaibkan. Kemudian akan dizahirkan semula pada akhir zaman, ataupun pada kedatangannya Nabi Isa AS. Dighaibkan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi kebenaran bagi Nabi Isa besok. Bila Nabi Isa turun besok, antara kelompok yang membenarkan dia adalah sebagai Nabi adalah kelompok ini. Saya cerita ringkas je. Dan orang kita dipanggil kelompok ini, orang Melayu kita panggil orang bunian. Orang bunian bukan jin, tuan-tuan. Dia adalah kelompok Nabi Isa AS. Saya jangan tanya banyak. Tadi dah janji kan. Kelompok yang mana dipindahkan oleh Allah Ta'ala di lereng bukit, betul? Kemudian dighaibkan oleh Allah Ta'ala. Orang ikut kupu-kupu jadian kan, tak balik, pergi gua tak balik rumah. Pergi mana tu ustaz? Dia pergi jalan-jalan lah. Dan di dalam riwayat juga, Al-Imam Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga di dalam riwayat pernah meriwayatkan ada seorang sahabat yang dihantar oleh baginda Nabi ke Taif untuk mengambil harta ghanimah. Ghanimah ni harta rampasan perang ataupun ditinggalkan oleh orang kufar, maka diambil oleh orang Islam sebagai membayar cukai lah, ghanimah. Maka harta tadi ulama sebut bila dia hantar, orang ni pula dihantar oleh Nabi, orang muda. Orang muda handsome, orang Arab kan tegak handsome. Tuan-tuan pernah pergi Taif? Taif ni kawasan bukit, sejuk, sangat sejuk. Pergilah ziarah Taif. Ada makam Syekh Daud Al-Fatani di sana. Adanya makam yang saya riwayatkan, Al-Imam Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sebelah makam Sayyidina Abdullah bin Abbas, makam Syekh Daud Al-Fatani. Ziarah di lereng-lereng bukit ini. Dalam riwayat kata sahabat ni tak balik dah. Tak balik. Lalu mak ayah dia, bapa kepada sahabat ni risaulah, sahabat Nabi juga. Tanya pada Rasulullah SAW, mana pergi anak aku wahai Muhammad, wahai Rasulullah, mana pergi? Kamu pergi hantar ni tak balik pula. Lalu dari riwayat kata Nabi pergi ke Taif ketika itu, lalu melihat, dan Nabi sebut pada keluarga dia yang dia ni telah apa tuan-tuan? Telah apa? Telah termasuk ataupun telah berada di perkampungan kaum Nabi Isa AS. Yang ni bunyian lah. Dapat tuan-tuan? Cukup dah tu yang nampak panjang. Macam mana boleh pergi orang bunyian pula ni? Nak cerita bulan Muharram. Dapat maka para ulama sebut samalah Nabi SAW ketika itu kenapa diperjalankan di tempat Nabi Isa AS? Sebab apa? Sebab Nabi akan berdepan dengan umat daripada Nabi Isa AS. Pertama. Yang kedua, yakni siapa? Nasrani. Ghairil maghdubi alaihim. Maghdub ni siapa? Orang Nasrani lah. Waladdallin.
dhannin. Dhalin siapa? Yahudi dan Nasrani lah, dua-dua ni lah kelompok ni. Dapat? Bukan jalan mereka yang maghdub. Apa maghdub? Yang tercela ataupun dimurkai, dan mereka yang sesat. Siapa kelompok ini? Yahudi dan Nasrani. Maka diperjalankan Isra' itu oleh Nabi nak beritahu apa? Lepas dah pergi tempat-tempat ni, kemudian Nabi dibawa ke satu tanah, satu tempat yang dinamakan ketika itu di dalam riwayat dengan nama Taibah. Mana Taibah? Baik, tanah yang baik. Taibah ni apa? Setelah itu dinamakan oleh orang Arab dengan nama Yathrib. Kemudian berpindahnya baginda Nabi ke sana dinamakan Madinah Al-Munawwarah. Baik. Nama asal orang-orang dulu panggil bukan di zaman Nabi saja, sebelum itu dah tahu dah. Dinamakan Kota Taib ataupun bandar penawar, bandar yang baik. Kemudian berlakunya bermacam-macam benda di sana, maka Yathrib, kota yang tandus. Kemudian berpindahnya. Nabi sebut ketika itu dalam riwayat, kenapa Nabi dibawa? Sebab kata Syekh Al-Fatani dan para ulama menafsirkan kisah ini sebab apa? Sebab nak beritahu Nabi, ketika kamu berada di Madinah nanti, di Yathrib, kamu akan berdepan dengan kelompok mana? Kelompok umatnya Nabi Musa dengan Nabi Isa, betul? Maka Nabi berdepan dengan Yahudi dan Nasrani di Madinah. Ketika itu ada tak perintah untuk Nabi hijrah waktu itu? Mana? Belum lagi waktu itu. Nampak? Jelas? Dah cerita dah awal. Maka para ulama sebut di sini bahawa Nabi bergerak ke Madinatul Munawwarah, hijrah ni baginda Nabi pun adalah kerana perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Jelas? Semua nak makan saya ni. Sedikit saya nak bawakan supaya benda ini menjadi bukan hujah, menjadi kekuatan bagi kita. Pertama yang kita nak faham, selalu mereka kaitkan benda yang tidak diamalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun lebih mudah hujahnya mereka mengatakan begini dengan kita. Nabi tak buat. Nabi tak buat benda tadi. Pertama saya dah sebut benda tadi bukan hujah. Bukan saya sebut, ulama sebut. Nabi tak buat tu bukan hujah. Maksud dia hujah ni bukan hukum. Itu ta'rif. Pertama yang dibahas oleh ulama, adakah benda ni tidak dibahas oleh ulama? Salah, ada dibahas oleh ulama. Istilah yang tidak dilakukan oleh Nabi, kalau di dalam kaedah usul, kaedah fiqh, usulul fiqh, kita panggil at-tark. At-tark. Cuba ikut at-tark. Tark. Alif lam ta ra kaf. Tark, bukan tarq, bukan qaf. Kaf. Tark. Apa maksud tark? Okey, saya baca istilah yang diletakkan oleh para ulama ni sedikit saja. Apa dia tark? Mengikut pandangan ulama usulul fiqh, antara dia adalah Syekh Abu Fadl Abdullah bin Al-Alamah Abdullah Syam Ad-Din Muhammad bin Wali Kabir Sayyid Muhammad Siddiq Al-Ghumari, seorang ulama besar dalam ahli sunnah wal jamaah. Siddiq Al-Ghumari. Ni kalau orang tolak tak tahulah. Saya tak tahulah pandangan dia. Pertama dia mengatakan atar ni apa? Maksud yang dibahas oleh ulama apa dia? Perkara yang tidak, maknanya menyebut apa-apa yang tidak dilakukan oleh baginda Nabi, ataupun perkara yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dinama at-tark. Apa? Tapi di dalam sunnah kalau kita mengaji adanya sunnah takririyah. Kita kelanu daripada tar, asal perkataan tar. Maksudnya Nabi mendiamkan. Sebagai contoh sunnah yang mana Nabi mendiamkan. Nabi tidak makan tok. Tuan-tuan tahu tok tuan-tuan? Biawak pasir itu Nabi tak makan. Maka bila dibawa di hadapan Nabi, sahabat bawa biawak pasir ini di hadapan Nabi, Nabi senyap. Nabi tak cakap. Tak cakap boleh, tak cakap tak boleh. Nabi mendiamkan, takrir, Nabi diam.
Maka para ulama sebut diamnya baginda Nabi ini adalah mendatangkan hukum harus. Maka Nabi tidak melakukan ataupun Nabi meninggalkan perbuatan tadi. Nabi tak buat ataupun Nabi meninggalkan. Sebagai contoh tadi, Nabi meninggalkan makan tok. Adakah perkara tadi haram? Tidak. Jawapannya harus. Dapat? Jelas? Maka benda yang termasuk dalam perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi, barulah ia dihukum dengan 5 hukum. Sama dia hukum wajib, sunat, harus, makruh ataupun haram, berdasarkan dalil-dalil Quran dan hadis. Dapat tuan-tuan? Jelas? Jelas? Maka apa saja yang dilandaskan di dalam Islam, selagi mana ada dalil-dalil yang umum ataupun khusus. Umum ni bersandar. Contoh, kita nak mengharamkan dadah. Ada Quran sebut pasal dadah, tuan-tuan. Sampai kiamat kurang sehari. Kurang sehari tak jumpa. Takkan jumpa kita. Dalam hadis tak ada. Maka hukum ini diambil melalui jalan apa? Jalan qiyas. Qiyas ni apa? Sandaran. Maka hukum tadi dihukum dengan hukum apa? Bila mereka yang kena dadah ni, biasa orang yang mengambil dadah ni yang terlarang, para ulama sebut apabila melebihi pada had dia akan mendatangkan apa tuan-tuan? Hayal. Hayal ni dengan istilah apa? Mabuk. Maka hukum yang berkaitan dengan mabuk adalah berkaitan tu hukum yang berkaitan dengan ni, yang sama dengan Islam dan Islam ni khamar ataupun arak. Maka diambil pandangan itu diqiyaskan sebagai sandaran pada hukum arak, yakni diletakkan pada hukum itu pada hukum dadah. Dapat tuan-tuan? Tak boleh pukul rata semua. Ni pukul rata tak ada dalam Quran hadis. Pening lah kita. Dengan orang yang tak belajar boleh lah. Dengan orang tak belajar boleh lah kita cakap lebih kurang. Kesianlah orang tu pula dengar. Orang yang dengar dia pula menjadikan aqaid. Aqaid terikat lah, tak boleh buka lah. Nak cerita dengan dia, kalah ustaz. Saya dengar ustaz daripada YouTube ustaz, daripada seorang pakar hadis 2 jam. 2 jam. Kita mengaji ni 5 ke 10 tahun ni usul. Dia mengaji 2 jam ni, dia tahu dah hukum. Tak cerita hukum dengan dia. Ustaz yang cerita hukum ni saya tahu dah. 2 jam saya dah pelajari dia. Daripada mana? Laman sosial ustaz. Daripada mana? Daripada YouTube. Syekhul YouTube wa Syekhul Google. Dapat? Jadilah kita ahlul punah wal ghanam. Bukan ahlul sunnah wal jamaah, ahlul punah wal ghanam. Dapat tuan-tuan? Maka perlu ada sandaran daripada para ulama. Dapat? Jelas? Dah lah tu, dah cukup. Habis dah. Cuma saya nak sarankan di sini, jangan kita tinggal puasa Asyura. Mungkin hari Jumaat boleh bahan lah. Jumaat Asyura kan? Jumaat boleh bahan Asyura panjang. Sebab apa tuan-tuan? Pertama, kita kena ingat, setiap benda yang Allah Ta'ala datangkan di dalam dunia, baik berupa ia benda boleh dipegang secara solid, ataupun ia secara liquid, secair, ataupun ia secara gas yang tak nampak, ataupun ia berupa dengan apa sahaja, semuanya adalah ciptaan Allah. Dapat semua? Tak ada benda yang bukan perantara pencipta. Tak ustaz, meja ni bukan ciptaan Allah. Ni nampak tak pandai lah. Kalau jauh ni nampak tak pandai. Diam lah, cakap diam lah lebih baik. Kita nampak tak pandai. Yelah, yang cipta meja ni kita. Yang cipta kita siapa? Kak Allah tu. Dapat tuan-tuan? Tak ada ciptaan Allah, tak ada lah meja ni. Dapat tuan-tuan? Jelas Okay, para ulama menyebut di sini, setiap benda yang didatangkan oleh Allah Ta'ala ada manfaat yang Allah datangkan, termasuklah masa. Dapat? Termasuklah masa. Hentikan ni orang-orang yang mendatangkan keraguan pada kita ni, hentikan. Jangan dengar.
Kita ni iman tak kuat. Bukan iman tak kuat, ilmu tak kuat. Takut terpengaruh. Lebih baik jangan dengar, tu lebih baik. Ustaz apa salahnya nak dengar dia? Boleh, takut ke laut nanti. Sama lah macam kes dulu, benda-benda berkaitan dengan ajaran sesat. Sama tuan-tuan, awalnya nak uji dulu, nak pergi tengok okey tak okey. Ajaran Yapin dulu kan, sampai sekarang dia tahu Yapin tinggi, lagi tinggi tu daripada langit. Dia cakap, oh saya dengar gelak-gelak, saya dengar. Lalu saya tengok, mula saya tengok kat bawah, dia kata. Lalu saya tengok di atas, oh ada lagi Yapin. Dia cakap, oh besar betul Yapin ni kan. Sama lah berlaku dekat Rasul Kahar. Sama, kenal Rasul Kahar. Kan? Dia tafsir Yasin pula. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka lamina. Innaka tu dia kata dia tu, semuanya kamu adalah di kalangan mursalin, rasul-rasul. Innaka tu siapa dia cakap? Innaka ni saya lah, dia cakap. Allah sebut dalam surah Yasin, innaka ni saya, sebab saya ini bangsa saya Melayu, dia cakap. So Nabi dan Rasul bagi Melayu saya, dia cakap. Sedap dia. Dia pukul kata innaka tu kan. Dia nampak kaha tu, innaka tu kan. Ka tu memang nak domain kamu, kata nama bagi kamu, kamu seorang lelaki. Tapi semua orang walaupun tak belajar tafsir tahu innaka tu Nabi. Semuanya kamu itu adalah Nabi-Nabi, yakni Rasulullah lah. Mbak Yasin itu sendiri nama Rasulullah. Dapat? Dia kata tak. Wal Quranil Hakim innaka ka tu saya, dia cakap. Oh terperanjat orang Jais. Quran turun kat dia. Lebih parah lagi, dia tak parah sangat, yang mau ikut dia. Orang tu saya tengok. Dan ada orang educated tuan-tuan, ada orang educated juga, orang yang terpelajar. Kami ada Nabi, dia cakap. Kamu tak ada Nabi. Kami ada Nabi lagi, kamu tak ada Nabi dah, dia cakap. Macam tu pula kalau Nabi dia ada apa masalah? Sama je cakap. Buka puasa mengikut kepada apa? Kembang meloma tu. Ni kembang meloma ni. Agak-agak lepas daripada sahur tadi, imsak tu kan, dah azan subuh 15 minit tu, agak-agak Nabi Melayu ni kembang meloma 15 minit je lah puasa. Senang tuan-tuan ikut bulu roma pula lah. Pening. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tidak ada landasan hukum. Tahu? Itu pertama. Dan antara lain, janganlah ada su'uzon kepada ulama. Su'uzon yang akan sangka buruk pada ulama. Jangan ada tuan-tuan. Kenapa saya sebut macam ni? Selalu saya dengar orang cakap, bukan semua ulama betul. Memang kita cakap semua ulama tak betul. Bukan semua ulama betul, tapi tak semua ulama tak betul. Jangan kerana melihat ulama itu adalah daripada pandangan orang ramai yang mengangkat dia sebagai ulama, maka kita sebut dia sebagai ulama. Tak boleh. Ulama ni tak boleh apa, diangkat oleh ulama lain, itu ulama. Seperti Al-Imam Ghazali. Imam Ghazali tuan-tuan, sebelum dia naik sebagai seorang maha guru yang besar, pada umur dia 20-an, ataupun dalam riwayat kata umur dia 25, dia telah telah diangkat oleh 300 ulama kabir pada zaman dia. 300 ulama yang menilik ataupun melihat bagaimana hebatnya Imam Ghazali waktu itu. 300 ulama tuan-tuan. Dapat? Jelas? Bukan diangkat oleh orang ramai, tak. Ni pening kita. Semua orang diangkat. Kenapa? Kerana ni tak. Kita kena pertama tadi berlandaskan apa yang disarankan, dan jangan sangka buruk terhadap para ulama. Dapat? Jelas ke semua insya-Allah? Wallahu a'lam. Ada soalan? Awal Muharram tuan-tuan. Tak ada Kalau 9 dan 10 bulan tu, kalau 9 puasa 10 tak puasa kena puasa 9
Yang puasa sunat itu yang dituntut adalah 10. Yaumul Ashura adalah 10 Muharram. Okey Ustaz, kalau saya tak puasa pada 9 Tasu'ah, boleh ke Ustaz? Tasu'ah tu 9 lah, 9. Ashura tu Asyara 10. Oh iya ke Ustaz ni? Ialah tu 9 tu dah bahasa Arab. Bahasa Melayu dia 9. Kalau dia masuk hari Yaumul Tasu'ah, hari yang ke-9. Hari ke-9 Muharram kau bukan Tasu'ah. Sama, jangan gaduh. Sama. Beza dia linguis. Dapat semua Okey. Kenapa digalakkan oleh para ulama? Pertama, kerana kita tak nak ada penyamaan kita dengan orang bukan beragama Islam ataupun non-Muslim. Kan nak sebut kafir pun orang marah sekarang. Untuk jangan sebut saya kafir Ustaz. Non-Muslim yang bukan Islam, ialah bahasa itu mungkin adab kita kan. Maka para ulama sebut ia sangat disarankan oleh baginda Nabi sebab apa? Untuk membezakan kita. Sebab adanya hadis baginda Nabi, kita ini akan diangkat atau kita akan dibangkitkan mengikut siapa yang kita ikuti. Lebih kurang dalam mafhum hadis itu. Pada sudut apa pakaian kita, cara hidup kita akan dibangkitkan. Kalau cara hidup kita ni, cara kita tengoklah cara siapa. Ada cara Nabi tak? Kalau ada cara Nabi tu nampaklah peluang untuk boleh bangkit dengan Nabi. Nampaknya tak ada je kan. Macam pelik je, macam kena risau lah. Sebab Nabi sebut kita akan bangkit dengan siapa yang kita ikut. Nabi Musa AS, saya pernah riwayat ni lah tuan-tuan. Nabi Musa AS di dalam riwayat Kisah Sultan Liya, di zaman itu selepas Allah Ta'ala antara 10 Muharram Nabi Musa AS diselamatkan Fir'aun, diselamatkan oleh Allah Ta'ala daripada Fir'aun adalah pada 10 Muharram. Selepas 10 Muharram di dalam riwayat ulama sebut Nabi Musa AS bertemu dengan satu orang yang Nabi Musa memang marah. Dia merupakan penglipu lara bagi Fir'aun, tukang cerita kepada Fir'aun. Apa tukang cerita ni? Zaman Fir'aun adanya seorang ataupun dua orang, ada berapa orang tukang cerita penipu lara yang mereka ini suka mengajuk-ngajuk Nabi Musa AS. Maka dalam riwayat penipu lara ni maknanya suka memburukkan Nabi Musa lah. Dia pakai sebijiknya Nabi Musa, sebannya, tongkatnya, jubah sama. Maka Nabi Musa marah lah. Tiba-tiba habis je Fir'aun semua dah mati, dia tak mati. Tengok dia lintas elok je kawan ni. Pakai je Nabi Musa. Tapi Nabi Musa tahulah dia ni penipu lara Fir'aun. Maka bertanyalah Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Allah, dia kurang mafhumnya, wahai Allah, bagaimana kau boleh biarkan orang ni? Sedangkan dialah orang yang paling banyak mendustakan aku. Ini banyak bermain-main dengan perkataan aku. Maknanya dilakonkan memperuluk-ulukkan Nabi Musa AS. Apa jawab Allah Ta'ala tuan-tuan? Ingat lagi jawab Allah Ta'ala kepada Nabi Musa AS, wahai Musa, sesungguhnya sewaktu aku nak hanyutkan, maknanya aku nak tenggelamkan dia bersama dengan Fir'aun, aku melihat pakaian dia sama macam kau. Aku melihat, kata Allah, pakaian dia sama macam kau. Maka kecintaan Allah ini pada Nabi Musa dan kekasih Allah ini bukan takat muka badan dia, tak. Pakaian pun Allah cinta. Allah sayang benda tu. Jadi aku malu nak azab dia sebab pakaian dia sama macam kamu. Dan doa aku selamatkan dia. Sebab apa? Pakaian dia sama macam kamu, Musa. Allahu Akbar. Jadi ni kita nak faham ni. Kadang-kadang benda tadi kecil bagi kita, tapi manfaat dia sangat besar. Sehingga Allah selamatkan orang yang Nabi Musa paling marah. Macam kita lah marah dengan kawan tu. Kawan ni buka aib kita semua kan. Apa orang ni tahu aib kita. Kita tak marah kat dia sangat. Kita marah orang tukang sampai tu. Lagi kita marah betul. Macam tu Nabi Musa. Tukang sampai kat yang tahu cerita pasal aku, yang suka cerita buruk pasal aku ni. Lagilah kita marah. Dia yang tukang sampai lagi marah Nabi Musa daripada Fir'aun.
Tu ulama sebut di antara Fir'aun dengan orang ni, mana ni Musa lebih marah orang ni, sebab dia membawa berita-berita yang memburukkan Nabi Musa kepada Fir'aun. Dapat tuan-tuan, diselamatkan oleh Allah Ta'ala sebab apa? Sebab pakaiannya sama macam Nabi Musa AS. Sebab tu peramalan kehidupan kita ini perlu lihat. Tengok anak-anak kita macam mana, tengok adik-beradik kita, isteri kita, suami kita, kena lihat. Adakah kita ni kelompok yang dibangkit bersama dengan mereka yang diradai oleh Allah Ta'ala ataupun dimurkai oleh Allah? Pakaian saja dah menandakan siapa kita. Ustaz nampak boleh tutup pakai jubah lah, itu belakang cerita tuan-tuan. Itu belakang cerita. Nampak? Saya nampak dia baik, nampak dia luar macam ni, tapi dalam baik. Tak boleh dalil macam tu tuan-tuan. Dalil itu bercanggah dengan hadis Nabi. Nabi sebut nafi jasamullah, di dalam jasad manusia ni, manusia ni ada seketul daging, betul? Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh. Bila baik daging ni, baiklah seluruh jasadnya. Bila buruk daging tadi, buruklah jasadnya. Ala wahyal qalb, ketahuilah olehmu wahai sahabat, apakah gerangan daging tadi? Itulah qalb, hati. Nabi sebut ala wahyal qalb 3 kali Nabi sebut. So di sini ulama tafsir apa dia? Bila di dalam itu dibentuk dengan agama, maka luaran akan beragama. Luaran akan beragama. Wallahi luaran akan beragama. Sebab tidak ada pantulan, melainkan semuanya daripada hati itu. Tak ada lain. Semua daripada hati. Nampak tuan-tuan? Tak boleh dalil tu, salah. Tu dalil yang salah. Itu orang sebut cik alasan tu. Tak boleh. Dalil ni hati kamu. Kenapa kamu begini? Sebab hati kamu macam tu. Ni bukan dalil cakap kat orang tuan-tuan, cakap kat itu. Jangan cakap dengan orang. Dengan orang boleh lah, mungkin dia pakaian macam tu je, hati dia baik. Dengan orang tak apa. Dengan di sini jangan dalil. Dapat tuan-tuan? Untuk mendatangkan husnuzon pada orang tak apa. Tak apalah, pakaian dia macam tu, mungkin hati dia baik, dia nak berubah pun. Itu pandangan pada orang. Pandangan pada diri sendiri jangan macam tu. Dapat tuan-tuan? Kita kadang-kadang missing character tuan-tuan. Confuse. Kalau orang niaga dengan pembeli dengan peniaga, kalau penjual ni pembeli ni pikiran dia sama macam penjual, rosaklah penjual tu. Dia tanya berapa harga runcit beli, berapa untung semua. Tak ada untung lah kawan tu, dia minta harga runcit, tak dapat lah. Tak boleh sama fikir, tak boleh. Dia kena main karakter. Karakter bapak tak boleh pakai anak pakai karakter bapak, tak boleh. Bapak pula tak boleh pakai karakter anak, kena pakai karakter masing-masing. Jelas? Maka karakter kita kepada orang lain sangka baiklah. Ceritalah alasan untuk bersangka baik. Kalau dengan orang tak cerita lain lah. Semua kita cerita. Maka para ulama sebut sepatutnya untuk orang lain lah kita mendahulukan alasan, tapi bagi diri kita tak ada. Dapat jelas? Maka ini menjadi buah awal ataupun amalan awal pada Muharram. Ingat tuan-tuan, awal pada tahun ada janji Allah. Waktu subuh ada janji, waktu petang asar ada janji, waktu malam ada janji, setiap minggu ada janji, bulan-bulan pun ada janji. Bahkan kalau kita memahami kaedah yang didatangkan oleh Allah Ta'ala, maka kitalah yang mendapat manfaat. Dapat? Jelas? Maka kita sesama kumpulan Jumaat boleh, insyaAllah. So, boleh lah. Malam tu dah 10 Muharram tu, cantik sangat tu. Wallahu'ala. Terjawab ke bang? Cukup lah tu 9.20 lah. Muslimat ada ke soalan? Tak ada. Jelas Nanti Ayu macam nak tanya ke? Dia tanya ke? Tak ada Alhamdulillah. Wallahu'ala. Tu pada saya mohon maaf, terkasar bahasa mungkin. Cukuplah. Selepas ini, kalau ada mereka yang menolak lagi pandangan-pandangan daripada para ulama, pertama adab kita adalah jangan marah dia. Jangan marah tuan-tuan. Saya tak marah tadi, saya suara je tinggi. Jangan marah. Apa kita punya solution kita terangkan pada dia. Lebih baik aku tak boleh terang, kau datang dia mengaji. Rabu, Jumaat ada malam. Mengaji malam banyak pula pelokong kan. Tak boleh lah. Boleh semua insyaAllah.
Dan saya sangat sarankan benda-benda yang berkaitan dengan maklumat daripada ini tapislah. Nampak tuan-tuan Jangan senang-senang. Ni isu agama, bukan isu benda tepi jalan tuan-tuan. Kalau kita dengar benda berkaitan dengan diri kita daripada orang-orang yang kita tak kenal pun, kita tak ambil benda tu, betul? Apalagi benda berkaitan dengan agama. Nampak semua insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih semua pada Allah yang mempunyai nafsu amarah dan kelemahan saya. Apa yang kita dengar pertama mudah untuk kita amalkan. Ambil i'tibar dan sampaikan kepada Allah insya-Allah. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.